Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fibiah Mahnizam. Etika dari segi istilah, tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seseorang tersebut, serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Masuk etika dari segi bahasa, berasal daripada bahasa Inggeris etik dan bahasa Greek ethos yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul. Peradaban. Perkataan peradaban berasal daripada perkataan tamadun, iaitu pembangunan bandar dan kehalusan budi pekerti. Menurut Idris Al-Marbawi, tamadun bermaksud hidup dengan berkehalusan budi pekerti dan berakhlak mulia. Antara etika pentadbiran dalam Islam ialah ikhlas. Contohnya, seseorang yang telah diberikan tugas untuk menguruskan sesuatu projek pembangunan, dia tidak boleh mengharap apa-apa hadiah atau upah daripada mana-mana pihak. Jelaslah bahawa Islam mendidik umatnya supaya melakukan sesuatu pekerjaan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Menurut hadis Imam Nawawi, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Oleh itu, setiap muslim yang melakukan suatu perkara dengan niat yang baik akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Tuntasnya, masyarakat yang mempunyai etika yang baik akan membentuk peradaban yang maju. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada masyarakat terdahulu tentang etika yang baik, dan secara tidak langsung telah membentuk peradaban yang maju sehingga ke hari ini. Berdasarkan pada surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh itu, kita mestilah mempunyai niat yang baik dalam melakukan sesuatu perkara supaya mendapat keberkatan daripada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Nazmi bin Azam Zuri, nombor matriks 17 DHF 21F 1030. Pada kali ini saya akan membentangkan tentang antara etika dalam Islam dan kepercayaannya. Baik, saya akan kongsikan pada kali ini ialah tentang pendahuluan, ihsan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan juga yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Baik, pendahuluan. Islam telah melahirkan tokoh manusia yang terunggul di dunia yang menekankan tentang etika dan peradaban dalam kehidupan. Antara ilmuwan cendekiawan Islam yang terkenal ialah Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Khaldun dan Al-Khawarizmi. Mereka telah banyak menyumbang kepada pembangunan ketamadunan, sains dan teknologi dunia. Malahan pembangunan ilmu dalam dunia Islam telah diakui sebagai pemangkin kepada zaman pembaharuan di Eropah, itu zaman Renaissance, yang akhirnya melahirkan satu tamadun yang gemilang di sana. Jelaslah bahawa pendidikan dan penerapan nilai etika dan peradaban dalam Islam lebih baik dan telah menjadi panduan bagi pembangunan sesebuah tamadun untuk menjadi lebih maju. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan bermaksud berbuat baik, iaitu lawan kepada berbuat jahat, dan ihsan sendiri membawa maksud perbuatan baik. Menurut hadis Rasulullah SAW, maksudnya ihsan itu ialah engkau mengerjakan ibadat kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melakukan yang demikian, maka ingatlah bahawa Allah tetap melihat serta memerhatikan keadaanmu. Hadis riwayat Muslim. Baik, apa contoh ihsan? Pertama, ihsan dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang, ihsan kepada tumbuh-tumbuhan. Keikhlasan dalam kita bersikap ihsan juga amat penting kerana ia menjadi asas utama dalam menentukan kesempurnaan amalan dan ibadat seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam bahasa Arab, ia disebut amar ma'ruf nahi mungkar yang sering kali kita dengar. Sebagai seorang Muslim, tugas dakwah merupakan suatu kewajipan dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan hadis Nabi yang bermaksud, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya, jadi taghyir dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan lidah. Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hati, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah menggunakan istilah taghyir yang bermaksud kewajipan untuk mengubah perkara tidak baik kepada yang lebih baik dan mencegah sesuatu kemungkaran daripada berlaku. Maknanya di sini, kita sebagai seorang Muslim, jadi satu kewajipan buat kita apabila kita melihat kemungkaran, maka kita perlu mengubahnya dengan tangan kita sendiri. Kalau kita tak mampu untuk mengubah dengan tangan kita, maka kita perlulah mengubahnya dengan lidah kita, yakni kita memberi nasihat. Ataupun kita masih lagi tak mampu dengan menggunakan lidah kita, maka kita perlulah mengubahnya dengan hati kita, yakni kita membenci hal tersebut. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Bertepatan dengan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, bermaksud, wahai anak kesayanganku, jadikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan, serta laranglah manusia daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk dalam urusan-urusan yang diwajibkan. Surah Luqman ayat 17. Baik, yang terakhir, kesimpulan dan penutup, umat Islam perlulah mengamalkan sikap dan etika yang bersifat mahmudah, iaitu perbuatan baik agar dapat menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Dalam kita mendepani era globalisasi ini, kita juga perlu mengamalkan nilai-nilai baik dalam kehidupan kita, berpandukan agama agar tidak terjerumus kepada kebinasaan yang merosakkan diri. Contohnya, kita masih lagi boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk kerana agama mendidik kita untuk membezakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Firman Allah dalam Al-Quran, maksudnya orang yang beriman dan beramal saleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz Hanif bin Zulkifli. Nombor matrik 17DHF 21F1008. Saya akan membentangkan tajuk Etika Pergaulan dalam Islam. Pendahuluan. Perkataan etika kadang-kala sinonim dengan perkataan moral. Kelakuan bermoral dikatakan kelakuan yang beretika. Etika boleh membawa maksud, contoh kelakuan atau garis panduan yang patut diikuti dalam usaha mengharmonikan hubungan kemanusiaan dan meminimalkan salah gunaan serta bekerja untuk kebajikan masyarakat. Islam adalah agama yang mengatur berdasarkan iman dan amal. Yang keduanya tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga iman tanpa disertai amal adalah bukti ketidaksempurnaan iman seseorang. Sementara amal yang tidak didasari dengan iman juga tidak akan diterima amalnya. Definisi ikhtilat. Dari segi bahasa, meramukan, menggaul sesuatu dengan sesuatu yang lain, yakni mencampurkan. Dari segi istilah, percampuran lelaki dan wanita secara fizikal atau secara maya. Hukum asal pencampuran antara lelaki dan wanita adalah haram. Dan berdasarkan pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah, ikhtilat adalah diharuskan dalam beberapa keadaan sahaja. Contohnya, ia boleh berlaku di pasar, jalan raya, ketika solat berjamaah di masjid, ketika tawaf di sekitar Kaabah, ketika wukuf di Arafah, ketika melontar jamrah dan sebagainya. Khulwah. Khulwah bermaksud percampuran antara lelaki dan wanita yang ajnabi, yakni boleh dikahwini di sesuatu tempat tanpa ditemani oleh mahram perempuan tersebut. Hukum asal bagi khulwah ini adalah haram, kecuali pada perkara yang darurat. Tujuannya adalah untuk mengelak daripada berlakunya fitnah. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan ikhtilat. Yang pertama, hendaklah perempuan tersebut memakai hijab dengan sempurna dan lelaki pula perlu menutup aurat.
Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Yang kedua, pihak perempuan perlu menjauhi daripada memakai minyak wangi atau perhiasan yang dapat dilihat walaupun telah memakai hijab. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka." Yang ketiga, hendaklah terhindar dari berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan perempuan ajnabi, yang ini seperti pejabat tangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya, demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Akhir sekali, definisi aurat. Aurat diambil dari perkataan Arab aurah yang bererti keaiban. Dalam istilah fiqh, aurat diertikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan. Batas aurat lelaki. Yang pertama, tidak terlalu nipis dan ketat hingga tidak menampakkan bentuk aurat. Yang kedua, menutup aurat antara pusat sampai ke lutut. Yang ketiga, pakaian tidak menyerupai perempuan. Batas aurat perempuan. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, hijab menutupi hingga dada. Yang ketiga, pakaian tebal dan longgar hingga tidak menampakkan tubuh badan. Yang keempat, tidak menyerupai lelaki. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajad Daham bin Jifri, nombor matrik 17 DHF 21 F1014. Maksud etika. Menurut Kamar Dewan edisi keempat, etika prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau suatu kumpulan. Etika juga merupakan satu cabang yang membicarakan tentang perilaku manusia akan mempelajari tentang baik dan buruk. Maksud peradaban. Dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud civilization. Paling meluas digunakan bagi merujuk pada istilah peradaban atau tamadun. Perkataan civilized merujuk kepada memperbaiki tingkah laku yang kasar atau kurang sopan. Saya akan membentangkan tentang etika jual beli dalam Islam. Amalan jual beli pada zaman jahiliah dan pada zaman Islam. Pada zaman jahiliah, mereka mengamalkan riba, pencurian dan penipuan. Pada zaman Islam pula, Islam mengharamkan riba. Ada akad dalam urusan jual beli, melarang sekeras-kerasnya dalam menipu sukatan dan timbangan. Riba. Riba artinya adalah al-ziyadah, iaitu tambahan. Daripada segi bahasa pula, ia bermaksud tambahan atau kenaikan. Secara istilah, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Allah mengharamkan riba. Pada dalilnya ialah Allahul bai' wa harram riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antara hikmah Allah melarang amalan riba ialah riba akan memutuskan kebaikan antara manusia. Dengan riba, seseorang akan merasa senang dengan memberikan pinjaman dan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Itulah mengapa Allah mengharamkan riba dalam Islam. Yang kedua adalah jujur dan amanah dalam jual beli. Dalam kegairahan mencari keuntungan dalam perniagaan, Islam menuntut para peniaga bersikap amanah dan tidak mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helah, seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Perbuatan seumpama ini adalah dilarang dalam dan tercela dalam Islam.
Terdapat banyak ayat yang memerintahkan agar menyempurnakan sukatan dan timbangan dalam aktiviti perniagaan. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 35. Mafhumnya yang berbunyi, dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya dan bagi kamu di dunia dan sebaik-baiknya kesudahan. Hikmah Allah melarang penipuan dalam sukatan dan timbangan. 1. Menjaga hak semua golongan manusia. Ini kerana jual beli yang Islam sarankan adalah secara nyata dan adil. Oleh itu, kedua-dua belah pihak akan berpuas hati dan tidak akan merasa teraniaya, tidak kira golongan bawahan maupun golongan atasan. Yang kedua, memastikan masyarakat hidup secara harmoni. Sekian, terima kasih.